Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Norman. Apa khabar Norman? Oh, Sihat Alhamdulillah. How are you bro? Alhamdulillah. Hari ni nampak bro Norman kita grey hari ni daripada topi sampai ke baju. For you recall matching dengan kursi you itulah matching dengan kursi lah, memang fikir memang nak match dengan kursi pun boleh. Aduh. Okey Norm, macam mana hari ni? Sihat. Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah sihat Norm. Macam biasalah hari ni kan. Hari ni merupakan pengalaman pertama kita dah mula fasa baru dalam tempoh PKPB ni. So orang kata banyak benda lah yang kita tengah uruskan, tengah orang kata atur balik kan. Semua benda ni macam orang kata masih setakat ni agak kelang kabut sikit. Sebab apa? Dia macam kita kena itu lagi lah. Bila kita kena PKP dulu yang mula-mula itu kita kelang kabut macam mana nak handle untuk dia tutup. Now kelang kabut macam mana kita nak handle untuk buka back to business lah kan. So macam gitulah lebih kurang. Nak buka lah. Dia mengalami dua situasi kelang kabut sikit. Aduh. Before and after kan. Before and after. Hari ni nampak gayanya kita punya streaming dia macam lagging sikit Aduh. I think dia ada sedikit dia punya lagging, can see. Betul. These few days actually pun kalau berkenaan dengan Zoom pun, sebab we were having some sessions live on betul Zoom lah. pun, tak tahu mungkin dia ada lagging sikit. So dia ada tapi tak apalah, kita harap-harap masih lagi yang semua ni masih lagi nampak kita. Walau kalau kata ada sangkut-sangkut tu rasanya adalah masalah dengan kita punya internet punya connectivity lah. Yang lain-lain rasanya okey dah ni. Okey dah kan. So Norman, Yep. hari ni apa aktiviti? Bangun tidur makan. Okay. Aduh, dah sedar tak sedar dah hari ni bangun tidur makan dah. Dan sedar tak sedar hari ni dah 11 hari dah kita dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah dah 11 hari. Betul. Kan diam tak diam. Okey, bila 11 hari ni kita katalah maknanya 11 hari dan hari ni merupakan hari orang kata nampaklah sikit sinar. Orang kata bila kita dah ada dalam situasi macam orang kata yang boleh mula start bekerja apa semua kan. Tapi macam biasa lah office kita masih lagi dalam kawasan yang sebab kita dalam kawasan Negeri Selangor. So kalau ikutkan Negeri Selangor dia masih lagi tak start dia punya industri apa-apa pun. Tapi macam tadi saya pergi ke office juga, sebenarnya bukan apa, just nak tengok apa yang perlulah. Apa yang perlu dan juga orang kata buat kemas kini sikit lah apa benda yang perlu. Bila dah buka ni senang sikit lah kan. Okey. Sekejap saya nak hantar sekejap ni kepada kita punya page sendiri kita ni untuk orang lain join sekali tapi orang tak perasan kita dah live. Okey, dan post. Alright. For the time being mungkin just nak say hi to all kita punya viewers. So seperti biasa kita punya top fan kan. Ya Allah. Assalamualaikum. Jadi Zul yang Bro Norman, semoga dilimpahkan rezeki serta sihat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita juga doakan yang Pondok Putih sentiasa dilimpahkan rezeki dan juga sentiasa sihat di samping keluarga.
Wah. Lepas tu Faiz pun ada kata, Azul, baju tu besar ke atau berat badan dah turun? Oops. Alamak. Terus happy lah. Kau kita dah happy dah for the rest of the show dah, Brother Faiz. Itulah Faiz. Sini sebenarnya Faiz dah rasa macam terapung ni sebenarnya. Kan? Alhamdulillah lah kalau ada nampak perubahan tu kan. Harap-harap ni lepas nanti kita habis PKP ni, kita ada meeting ke apa ke, nampaklah sikit kurus. Tapi paling penting bahagian perut lah. Bahagian perut ni kan. Walaupun masih ada lagi lah. Benjolan CP tu kan ada lagi. Okey, Norman macam mana biasa Norman, saya akan update dulu Norman. Hari ni saya akan update dulu apakah status terkini kita untuk kita punya laporan COVID Malaysia setakat 4 Mei 2020 Norman? Sebab ada sikit lagging, itu yang risau. Okey, untuk makluman semua, hari ini berikut ialah status COVID-19 setakat 14 Mei 2020. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kita ada 55 kes baru dan kita juga ada 71 kes yang telah pulih sepenuhnya. 55 kes baru tadi, 7 daripada ini adalah kes import. Norman Dan hari ini Alhamdulillah juga kita tidak ada menerima sebarang berita yang tidak, orang kata yang tak best lah, iaitu kematian. Alhamdulillah rekodnya kosong. Okey, setakat hari ini jumlah kes aktif COVID-19 ialah 1,764 dan yang ada dalam ICU sekarang ada 28 kes dan yang perlu ada bantuan pernafasan adalah sebanyak 13 kes. Okey, manakala jumlah kes sembuh sepenuhnya telah pun mencapai jumlah 4,484 kes ataupun sebanyak 70.58%. Maknanya memang baguslah. Kita punya tahap orang kata recovery tu dah lebih daripada 50%, dah 70% dah setakat hari ini. Dan walaupun hari ini tidak ada sebarang kematian, tetapi setakat hari ini kita telah pun mencatat 105 kematian ataupun dalam persentage banyak 1.65% lah. Okey, jadi untuk keseluruhan total kes COVID-19 di Malaysia ialah sebanyak 6,353 kes. Itu update terkini lah. Untuk laporan dunia pula, saya kena tengok ke sebelah sini. Sekejap nombor ni. Biasalah kita banyak skrin kan. Okey. Setakat ini dunia telah pun mencatatkan sebanyak 3,589,944 kes iaitu yang telah pun dijangkiti. Maknanya kita dah sampai satu tahap tu 3 juta dah jumlah dia. Kan 3.5 juta. Dan jumlah kematian semenjak pandemik berlaku ialah sebanyak 249,006 kes. Okey, dan daripada jumlah itu yang telah bersembuh sepenuhnya adalah sebanyak 1,165,553 kes. Jadi ini adalah rekod terbaru dan sebagaimana biasa US masih lagi orang kata berada di tempat yang tertinggi lah, iaitu sebanyak 1,189,914 kes confirm setakat hari ini setakat 4 hari bulan Mei ni. Dan di tanggal kedua kita ada Spain, di tanggal ketiga kita ada Itali. Untuk US saja hari ini dia telah mencatatkan kes baru sebanyak 23,849 kes. Wow, dan juga kematiannya juga agak tinggi, takut tengok iaitu kita ada 1,041 kes kematian setakat hari ini. So this one is very orang kata menakutkan jugalah. Okey, tetapi di Malaysia kita sekarang alhamdulillah lah. Kita punya ni dia KKM dia dah update dia orang punya how they put up the visual. Kalau you tengok balik sekarang dia very informative punya infographic sekarang dia punya. So kalau you all pergi ke KKM punya website tu sekarang, so kalau you boleh tengok now how does the data and the metrics kalau you tengok balik. Then also kalau you nak tengok balik in terms of the based on the MCO atau based on PKP, what is the wave and apa total number of cases tu you all boleh tengok. So kita boleh tengok fasa mana kan. So now macam the fourth phase of MCO, where are we? So kalau you boleh tengok historical data tu dia nak lagi I think more informative lah kalau compare dengan sebelum ni. Betul. Kali ni lebih cantik lah, lebih cantik dan lebih teratur lah. Diorang punya graph, diorang punya information tu memang orang kata senang untuk kita tengok lah
Okey Norman, untuk makluman semua, hari ini merupakan hari pertama kita punya perintah kawalan pergerakan bersyarat tu telah pun dilancarkan lah. Maknanya hari ni hari Isnin kan, 4 Mei. Tetapi macam mana yang kita semua tahu Norman, ada beberapa negeri yang masih lagi tidak orang kata turut serta dalam PKPB ni. Okey, di antaranya ialah negeri Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Pulau Pinang kan. So di situlah yang mungkin orang kata masih ada lagi sikit orang kata kekeliruan. Maknanya antara ada a few yang dah okey bersetuju untuk meneruskan orang kata PKPB ni, ada setengah, ada 8 lagi negeri yang orang kata masih lagi tidak berani untuk meneruskan PKPB lah. So what do you think about this Norman? Itulah, I try not to go into the issue of politics sangat lah kalau dalam kita punya show. Tapi I think everybody is just taking their precautionary lah. So kalau ikut state, I mean let's not talk about the politics tapi more lebih kepada mungkin precautionary. So I rasa kalau yang mana pun, even though kalau you ada federal ke apa ke, mungkin ada yang dia akan solely tengok berpasar atau ada yang perlu dia kena in terms of dia orang punya procedures. So mungkin dia memerlukan masa yang lama. So cuma we hope is kita sebagai ourselves lah. So ourselves is kita kena disiplin kepada diri kita sendiri. So jangan macam dah start dah, everybody dah lepas, we forget about how we need to social distancing ke, kita nak practice kita punya hygiene ke, those kind of thing lah. So that's my opinion lah berkenaan dengan kalau yang betul sama. Ya, sama juga. Sebenarnya saya pun setuju juga. Macam kalau kata dia tak serentak semua orang bergerak sekali, jadi mungkin akan ada banyak benda yang kita akan pelanggar lah daripada segi orang kata social distancing apa semua tu kan. Tapi elok juga mungkin kita akan buat berperingkat lah benda ni, dan mungkin dah ramai juga yang setuju juga. Kalau kata dia orang ni start 12 hari bulan Mei, maknanya ikut sama tarikh tempoh last PKPB tu lah, kita punya PKP lah kan. Okey. Norman, untuk makluman juga, selain daripada itu juga Norman, malam ni sebenarnya kita tidak ada apa-apa arti jemputan apa semua ataupun sesiapa tetamu jemputan. So kita ada few benda yang kita akan maklumkan kepada anda juga, sebab bukan apa, sebab hari ni ramai kita masih lagi sibuk dengan kita punya preparation macam saya kata tadi lah. Ada yang sibuk pergi office hari ni, baru hari pertama kan, sibuk tu sibuk ni, jadi mungkin benda tu kita nak betulkan jadual masing-masing yang kita dah buat ni pun agak susah. Okey, tak apa. Okey Norman, since kita dah masuk balik kita punya PKPB ni, kita juga ada benda yang kita nak wawarkan kepada semua penonton-penonton kita untuk yang berada di Malaysia, untuk upload ada 2 aplikasi yang penting yang untuk kita upload, iaitu MySejahtera dan juga kita punya MyTrace. So Norman, boleh tak cerita sikit pasal MySejahtera ni, apa gunanya, fungsinya? Agak MySejahtera dulu kita tengok. Okay, kalau berkenaan dengan MySejahtera ni, kalau let me just pull up my app dulu kalau MySejahtera ni dulu. Okay, sebenarnya dia ada 2 aplikasi so jangan kita pening actually. Dia ada 3 sebenarnya aplikasi sekarang. Mungkin kita punya rakyat Malaysia ni agak pening. Yang first kali sebenarnya yang actually happen adalah berkenaan dengan Gerak Malaysia. Okay. Betul. Gerak Malaysia ni dia mendapat banyak traction lah kalau orang tanya pasal Gerak Malaysia ni. Okay, Gerak Malaysia ada dia punya app tu, ada semua app dah ada install lah. Gerak Malaysia ni is untuk permohonan untuk pergerakan. So that time ramai betul orang akan pakai this application. So everybody was using it untuk memohon perjalanan antara negeri, interstate travel they call it. So basically to me, kalau you nak pakai untuk interstate travel, kalau nak mohon is you have to use this Gerak Malaysia. So kalau you nak, this is the first app lah. So berkaitan dengan pergerakan what you call it, the app tu Gerak Malaysia. The second one yang berkenaan ni adalah is MySejahtera. So kalau I just nak ringkaskan, MySejahtera ni pula adalah actually kalau you tengok balik, dia banyak adalah melibatkan on your statistic of what is yang berkenaan, macam you baca what is happening today, what is all this kind of information yang berkenaan lah. Dan juga MySejahtera ni sebenarnya mengambil lokasi itu untuk inform you guys jika terdapat kes yang berlaku around your radius of your kawasan. So contoh macam boleh search actually kawasan-kawasan tertentu, you boleh search, then you boleh check. Tapi data dia is not 100% accurate, tetapi you all boleh check. Contoh macam area Sri Damansara, area Damansara
Sarah, ada tak berlaku kes-kes COVID ni within the 1 kilometer radius? So dia sebagai indikatif lah. So that's one of the option lah. Okay, dan yang last kali, one more application adalah MyTrace. Ni pula lagi satu MyTrace ni. I takut lah nak pakai MyTrace. Ni is actually nama aplikasi dia pun menakutkan. Menakutkan kan. MyTrace pun adalah untuk di call it sebagai contact tracing. Contact tracing untuk you all. Kalau you all nak tahu detail memang panjang lah, lebar pasal cerita tu. So now imagine kita ada 3 aplikasi yang actually related kepada COVID-19 ni. Betul. Tapi I rasa ramai yang paling penting ialah untuk kita sebab kita dah mula start PKPB kita. Maknanya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni. So yang paling penting I tengok ada 2 aplikasi yang ialah maknanya yang satu tu yang Gerak Malaysia tu adalah untuk kita buat permohonan untuk gerak di antara negeri. Tetapi yang lagi 2 ni sebab kita dalam yang ada dekat tempat kita sendiri sekarang ni ialah yang MySejahtera dan juga you punya MyTrace ni, itu adalah paling penting. Sebab MyTrace ni I nak you tekankan sikit kepada orang supaya kita boleh dorong semua rakyat Malaysia untuk tolong download this application. Cuma I tahu application MyTrace ni sekarang hanya boleh pakai dekat dalam App Store saja for Play Store. Temporary untuk makluman you all, untuk MyTrace ni for the time being sekarang sebab approval process sebenarnya is bukan dia tak nak buat untuk iOS, sebab bila dia buat untuk App Store ni dia punya process of approval tu is very rigid, so Apple needs to go through, especially now berkenaan dengan aplikasi yang melibatkan in terms of COVID-19 or that atau tracing app, they have to be very rigid. So there might be a delay, for my opinion is the delay of the approval daripada Apple itself. That's the reason why it's been delayed. Bukan dia tak nak buat, it's the delay of approval. So mungkin you what you want to know. Kalau what you want to know, then you let me know berkenaan dengan MyTrace. Sekarang ni kita nak buka sesi soal, orang kata ni lah, orang kata masa soal jawab dengan semua penonton-penonton kita. Faiz kata, pendapat saya biar pengakhiran PKP ni berperingkat. Betul-betul. Saya setuju juga macam tadi saya kata Faiz, sebab better kalau kata boleh tu kita buat pengakhiran, orang kata dia punya ni berperingkat lah. Sebab macam kita orang pun sendiri takut nak masuk office. Sebab kadang-kadang tu bila kita masuk office tengok orang ramai sangat ni, kita ni masih lagi ada trauma tu, orang kata takut dengan virus tu masih ada lagi kan. So kita rasa memang kita pun akan start slow-slow lah, tak terus activate kita punya perniagaan. Okay, kita ada sesi sembang-sembang santai, borak-borak, nak tanya sikit. David Anthony pun ada. Hey bro, hello brother. Hai. Okay. Okay. Malam ni kita ada buat sesi-sesi soal, orang kata berbual-bual santai. Kalau nak tahu tentang lebih lanjut apa itu MyTrace, apa itu kegunaan MySejahtera, our kawan sebelah saya ni, our brother Nom kita, dia dah ada buat satu video penerangan tentang apa pentingnya MySejahtera dan juga apa pentingnya MyTrace. So kalau malam ni ada yang you guys nak tahu, boleh terus tanya kat sini, insyaAllah Norman boleh beri jawapan lah pada apa yang kita tahulah. Setakat mana kepun kita tahu, tak ada masalah. So guys, siapa lagi yang kita dah ada online ni? Nak tengok kejap ni. Our brother David ada. Kalau kata mana yang ada kat dalam live ni, tolong say hi. Say hello, right? Hi. Dan jangan lupa share our live stream. Share to all your friends and family semua. Okay. So share kan, sebab we try to give you as much information as possible lah. For example macam MyTrace lah, kalau kita nak tahu berkenaan dengan aplikasi, we try to go in depth apa berkenaan dengan application tu. So kalau you ada FAQ, you nak tanya berkenaan this kind of things, just let us know, then kita akan share dengan you guys. Okay. Cuma for the time being, maybe I'll just share you dia punya link of what we all did is actually berkenaan dengan, I dapat this information pun bila Brother Zo was asking me, actually banyak berkenaan dengan MyTrace ni apa ni. So that was where inspired me lah sebenarnya untuk buat. Sebab imagine bukan kita nak cakap apa, when you do an application, you have to know why you want to use the application dulu. So this is the reason lah. So kalau if you need nak tengok how it function, I try to explain in terms of I call it sesimpel yang boleh lah supaya you all boleh faham. So kalau you ada any soalan, betul.
Boleh. Ataupun mungkin sambil-sambil tu Norman, kalau kata you ada dia punya video YouTube tu yang ada, mungkin kita boleh share sekejap, kita tunjukkan dia orang sekejap. Yep. Okay, just for the time being, this is the link yang I can share. Cuma nanti kalau you want me to play back, kalau you nak play back tu, I takut sedikit lagging lah kalau kita nak sebab play back. Sebab dia kan, sebab malam ni kita lagging kan, dia macam hari ni dia lagging sikit. Cuma dalam video tu saya dah menerangkan is actually how you all nak install the application tu. Jangan risau kalau once dah ada untuk iOS is the same je. Cuma I think the core is kenapa you all perlukan MyTrace. Sebab I think Brother Zul ada tanya okay, I dah install dah MyTrace ni. So apa benda ni buat? And then betul. Example bila terus you dah install dah. I'm not sure kalau you all nampak ke tak. I can try get the focus right. Okay, dia akan tunjuk why, so bila kita install what it is. Okay, sebenarnya actually let me just I try to be as precise as possible. MyTrace ni sebenarnya macam aplikasi Waze. So we need everybody to use MyTrace. Sebab the reason is MyTrace ni akan membantu kita in terms of contact tracing. So yang tu yang paling penting. So I bagi the situation senang je. Situation since Brother Zul ada dekat sini, I dekat sini. We play the two situation Contoh I dah install MyTrace. Brother Zul pun dah install MyTrace Okay, contoh I tak kenal Abang Zul ke apa ke, or kita kenal pun tak kisah. Okay, so bila kita keluar we on the MyTrace. Okay, tiba-tiba touch wood berlaku suddenly we all pergi ke kedai pokok ceri. Kalau you all kenal kedai pokok ceri tu, okay, kita pergi ke kedai pokok ceri. Suddenly sebenarnya I was diagnosed, saya terkena jangkitan. Okay, saya terkena jangkitan. So what MyTrace does is dia akan ambil lokasi daripada GPS tu dan mengambil lokasi daripada Bluetooth yang ada, dan sesiapa yang menggunakan aplikasi MyTrace tu dia akan detect. Contoh aplikasi saya dengan aplikasi Brother Zul kita, dia dah dekat. They talk to each other. Okay, the reason is sebab kita nak buat contact tracing. So kalau berlaku kepada saya yang kalau saya kena COVID-19 ni, KKM akan tanya, okay Norman, you pergi mana? You jumpa siapa? Siapa you jumpa? Keluarga siapa jumpa? You ada pergi mana-mana tak? You pergi ni tak? Begitu tak? So for me to remember everything pun akan jadi susah. So now dengan aplikasi MyTrace ni kita boleh trace balik kita punya step. Dan juga kita boleh beritahu Brother Zul kita, that means sebenarnya you were in range dengan orang yang terkena jangkitan COVID-19. So that's why we all say kenapa government sebenarnya menyarankan semua orang untuk menggunakan MyTrace. Sebab the more people use, the more data we have, the more kita boleh membantu each other. So kalau lah berlaku mana-mana, you call it macam cluster kita boleh detect what is going on, and then we can keep ourselves and our family dan juga frontliners safe. So harap-harap you all faham lah kan on that part lah. Yes, sebab apa, kalau kata tak ada penjelasan macam ni, sebab ramai orang yang macam confused apa guna MyTrace ni kan, apa guna MyTrace ni, jadi benda tu paling penting. Sebab bila the reason why I tanya, sebab I dah dah download dah the application, tiba-tiba I nampak macam turn on Bluetooth, turn on kita punya location, lepas tu macam adalah nampak tu yang berapa lama dia macam keep on counting dia kan. Aku cakap apa benda ni kan, tak faham. So maknanya bila you dah jelas ni apa benda klik macam buat ni kan. I try to find juga orang kata daripada dalam internet apa semua, tapi tak jumpa lah pula kan. Adalah tapi macam susah benar nak faham kan. Tapi itulah bila you dah terangkan tu, bila you ceritakan ni dan faham lah. Tu Faiz kata pokok kedai ceri Alok Star dah. Dia sekarang ni Faiz, pokok ceri ni sekarang ni, dia bukan dekat Lostar je, tapi dekat office kita ada satu. Kalau Faiz ada masa datang, kita bawa makan lepak kat pokok ceri. Pokok ceri. Assalamualaikum. Azam. Azam, apa khabar Azam? Sihat Azam? Azam, apa khabar Azam? Sihat Azam Alhamdulillah. Itu pun salah seorang kita punya ni lah, kita punya staff kita lah yang masih terperangkap sekarang ni. Macam Azam ada dekat Nilai kan, masih ada kat sana. So tadi kalau ikutkan kita dah start dah, kita ingatkan kita dah start lah hari ni, tapi since kita dalam negeri Selangor, kita masih lagi orang kata belum lagi meneruskan sebarang aktiviti sampailah 12 hari bulan Mei nanti. Itulah keadaan dia. Okey. Betul. Terbuka. Dan kepada yang masih dah masuk ni, tolong share kepada grup-grup lain. Sebab malam ni kita nak bincangkan pasal dua application yang paling penting ni, dan saya nak juga rakyat Malaysia yang tengok benda ni tolong tanya soalan-soalan ni. Sebab apa, insyaAllah kita try to
bagi pihak lah kita nak buat bagi pihak kita punya komuniti dan juga bagi pihak rakyat Malaysia, kita nak kena tahu kenapa kerajaan kita minta kita untuk download this two application. 3 lah application sebenarnya. 3 application. Norman, macam mana? Ada apa-apa ni ke update ke tentang kita punya apa tu yang Malaysia Gerak apa? Gerak Malaysia. Yang satu tu? Gerak Malaysia. Okay, yes, Gerak Malaysia, sorry. I've been following from time to time. So macam biasa what you need to do is just to apply on the application itself lah. So kalau you all dah ada, sebab ada yang a few of the viewers tanya kenapa dia tak boleh update. Okay, yang paling penting adalah Gerak Malaysia to make sure you update your app. Sebab kalau you tak update your aplikasi tu, you tak boleh mohon untuk pergerakan perjalanan. So memang dia ni lah. So kalau you tak update, you takkan dapat the application untuk ni. Okay, untuk pergerakan. So I think that's about it lah. Cuma mungkin orang tanya, remember you were asking berkenaan dengan MyTrace tu, bila you dengar nama MyTrace tu, what you feel? Ada saja nak tanya you lah, Brother Zul, perkataan MyTrace tu. Apa you rasa? Dia tanya, memang kenapa nak trace I ni? Bini nak trace pun kadang-kadang susah tau. Tiba-tiba ada berkata MyTrace, orang jam juga tu mula tu. Tapi bila you dah takut dia jadi macam ni. I tengok your video tu, I kata wah senang. I tak tahu maksud dia lah. Itu aplikasi lain. Itu aplikasi lain. Nak belajar, you nak tahu macam mana? Aplikasi lain. Itu kena cari tepi-tepi tu. Itu tepi-tepi. Sebab orang perempuan kita ni pandai, dia guna psikologi tau. Tak apa, kita tolak tu. Kita malam kita nak bincang dua ni, tiga aplikasi ni. Tapi semalam kita tengah update, kita tengah update satu perkara ni. Saya nak update juga satu benda lah, tapi tak kena-mengena dengan 3 aplikasi kita ni lah. Okay, you tahu kan, I ada akaun Netflix tau. This one bukan apa, mungkin ada berlaku juga pada orang lain. I tak tahulah. Okay, tiba-tiba I dah lebih kurang dalam 2 bulan, 3 bulan yang lepas ni, I tak tengok I punya Netflix. Sebab apa? I kata, bila I masuk login, sebab kan I buat pembayaran terus daripada I punya bil telefon kan. So I tengok macam bila Netflix ni tiba-tiba bila I masukkan email I nak login, tiba-tiba tak ada. Dia kata you dah tak ada akaun dekat dalam Netflix tu. Maknanya akaun I dah tak ada. So I kata I thought kan memang tak ada lah. I punya I dah unsubscribe lah dia punya servis tu. So you tahulah I punya perangai kan, tengah sibuk-sibuk buat kerja apa semua, tiba-tiba. Tapi semalam datang bil, I heran kenapa bil I sampai 200 lebih juga kan. I tengok kan bil telefon. So tengok dia kata dia tetap juga tolak I punya Netflix punya bayaran. So I kata kenapa? Tapi bila I try tengok masuk dekat dalam Netflix tu, I masukkan I punya email dan juga I punya password, dia tak trace. So this thing happen sebenarnya pukul 1 lebih malam tadi lah, semalam lah. So I kata macam mana ni, I try to call dengan barulah. So I try to call dekat dia punya call center, tapi dah pukul 12 lebih memang tak ada orang jawab lah, sebab dia bertugas daripada 11 pagi hingga pukul 3 petang je. So dia minta kita buat live chat. So I pun buatlah live chat, cerita-cerita, and then surprisingly dia kata bila dia pun minta lah all the data apa semua aku bagi, dia kata ada orang lain dah gunakan I ni account. I jadi macam terperanjat juga benda tu. So maknanya 3 bulan lepas tu sebenarnya memang dalam bil I ada dia punya payment tu. So you ada tak mengalami benda macam ni ke, Norman? You pernah dengar ke masalah ni? Pernah happen, and it's actually sebenarnya quite common, and I actually update I punya security pun quite often, tapi I pun tak tahu. Tapi it happened to me masa Spotify. My account was hacked untuk Spotify. I tak tahu cara macam mana dia buat, tetapi dia, to me, you akan flag satu benda je. First thing first, okay, kalau you all tak pasti berkenaan kalau Netflix ke Spotify ni, you tengok dia punya history of how you view tau. So contoh macam ni tau, macam what I suspect straight away tangkap dah, is bila I punya playlist, what I previously main, kan dalam Spotify tu dia akan cakap macam recently played. Macam aku tengok, sejak bila I main lagu Rusia ni? Tak pernah pergi Rusia, tak pernah, tak faham pun lagu Rusia. So aku tu macam I curiga bila sebut nama Rusia ni. Jadi, aduh, tak ada cakap dah pasal Rusia ni, tak ada komen lebih. So it happen. So bila check balik, macam biasalah.
So account kena hack. So account kena hack sebenarnya kalau you trace balik, actually they were selling the Spotify punya account. They were opening out the Spotify account on the web tau. So they put up my password. Dia ada list tau, the list of hack punya account. Dia akan letak je kat depan on the internet. Okay, semua orang akan masuk, dia akan try. Once yang silap orang tu buat pula, dia masuk, dia sepatutnya jangan tukar password. Sepatutnya dia pakai je password yang sama, tetapi dia pergi tukar password. So bila tukar password, what happen is, simple je lah. Actually to me, I rasa tak ada issue sangat. Kita tukar, we inform, that time I inform Spotify, they replace, they gave me 1 month free usage kot, tak silap I lah. 1 month ke how many, after that then we just continue balik lah. After that I tukar my password. So after that I realised every once a while tu, every few months tu I kena tukar password. Once a while tukar password. And because of that, semua aplikasi yang mempunyai, they call it sebagai, not to be too technical, they call it 2-step verification. Kalau any aplikasi yang mempunyai call 2-step verification, you can enable. Maksud 2-step verification ni very simple je. Contoh kalau you nak login di Instagram, bukan saja dia akan hantar password, dia akan minta you verify kat different device atau dia akan verify dalam SMS. Yang tu memang. So that one is the better one lah. Kita kena pakai dua 2-step verification. Itulah sebab bila 2-step verification. Sebab bila I kena semalam, I macam Netflix. Semalam. Sebab I dah lama tak buka. You know, kalau kita travel apa semua kan ada kat iPad, ada Netflix, apa tu, iPad I punya. Tapi I dah tengok dah 3 bulan tu kan. So maknanya semalam bila I tengok balik, ada lagi Netflix tolak I punya bill ni RM55 tu kan. So itu kenapa I tak ada try. Jadi pukul 1 lebih lah I pergi check dengan live chat dia tu. So tapi very good, Netflix buat tindakan yang cepat, which is dia pun beritahu dia kata dia maklum lah memang ada berlaku orang lain dah guna pakai I punya ID tu apa semua tu, tetapi dia kata jangan risau, tak ada apa sebarang maklumat daripada segi kad kredit ke apa ke yang digunakan kat situ lah. Cuma dia kata dia akan terus block all the numbers, all the device dia akan lock out semua, and then dia minta I buat balik pendaftaran baru lah. Tapi dia bantu I very, orang kata dalam 20 minit jugalah dia buat, tapi very efficient lah. Very efficient. Dia very fast and dia orang buat, and I think kalau tak silap, kalau Netflix, sebab dia most important, dia akan minta you proof your payment kan. That means sebenarnya your account tu dibayar. Dia for that. Sebab kalau macam Spotify, dia akan tunjuk any evidence yang sebenarnya you buat bayaran tu atau account tu. Then they will get back for you. Betul. Cuma now betul. Scary, takut bila dia happen. Mine happen about 3 o'clock in the morning kot. Mine. You 3 itulah. So please guys, yang ada account Netflix ke apa ke, macam yang Norman sarankan tadi, make sure kita keep on ada buat second verification lah. Senang sikit, maknanya kita tahu ada orang cuba masuk. Jadi itu dah cara dia orang nak kawal lagi security lah daripada segitu. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang kita punya ni? Kita punya pasal 3 application ni? Kalau you ada apa-apa soalan ke apa ke, maybe dia share some of the videos tu. Kalau ada dalam tu, you all boleh tengok. Kalau ada apa soalan ke apa ke, just let us know, then shop all to help you guys lah. So not only me, Brother Zul pun is here untuk membantu. Kalau you ada any questions ke apa ke, tanya je, no problem. InsyaAllah. Cuma I think kalau berkenaan dengan yang baru saja masuk itu is good, sebab actually kan, bila dah nak habis kita punya PKP secara formal will be finished on the 12th. I think kita habis on the 12th kan? Ya, betul. Betul. Okay, on the 12th. So make sure kalau yang mana Android, I think I should be able to get approval by this week. Tak tahu lagi diorang. Tapi just keluar je. Just to be safe, no harm. Kita on the app, and then don't worry sebab the data is not being stored actually. Dia, even kalau data pun yang ada is encrypted, and then it lasts for 21 days kalau tak silap. So don't worry much about that lah. I think more about protecting yourself and also others. Kita pakai aplikasi, especially on the MyTrace lah. Okay, buat yang baru masuk, kita tengah membincangkan Pak Is tanya, kau ada soalan lain? Tanya je. Boleh, tak ada masalah Pak Is. Kita nak tanya apa, kita insyaAllah ready. Jangan tanya soalan yang aku orang mancing ke, itu agak susah lah. Kalau mancing lah, itu susah lah. Kita nak bagi yang soalan mancing ni kan.
Game tu kita orang tengah usahakan, I dengan brother Zul tengah usahakan. Sebab bila kita PKP akan buat ni satu banyak sesi lah gitu. Betul lah Pak Is, ingat kan senang-senang je kita nak tu, tapi banyak benda sebenarnya kita nak kena get ready. Bila dalam tempoh PKP ni banyak benda yang kita tak terhad sikit lah kan. Tapi hari ni pengalaman lah, kita sembang sikit lah, kita pengalaman lah. Saya tadi hari ni mula start keluar, dia punya feeling tu lain tau. Feeling dia lain. Dah 48 hari you berkurung hanya berada dekat sekitar area you je, dalam area 10 km tu. Tiba-tiba hari ni I dapat lajak sampai ke Kampung Pandan. Wah, so hari ni rasanya macam wah, something new. Rasa bawa kereta tu pun rasa macam wah. Tempat you banyak block tak? I'm curious sebab macam area Kota Damansara lah. Sebab Kota Damansara now dia dah block every access tau untuk masuk ke Kota Damansara, kecuali melalui the curve tau kat Persiaran Surian. Memang I tak berani di sana sebab I'm always usually dekat sana lah kan. So tak tahu kalau any viewers ke apa ke boleh update whether roadblock. For your side ada ke Brother Zul yang berkenaan dengan roadblock? Today dah tak ada dah. Sebab they said my area dah tak ada dah. So maknanya kalau macam betul dah tak ada dah. Tapi cuma macam kita kata, kita kena keep on. Janganlah sebab tak ada roadblock you tak jaga you punya ni tu, you punya social distancing, pakai mask everything tu. Tapi at least jagalah. I tadi pun sampai tadi ada orang tengok lah juga sebab apa I pergi ke Kampung Pandan tadi, ada free urusan menguruskan barang kerja lah tadi. So I pun memang pakai mask, pakai glove, I pakai apa tu lah. Memang orang tengok macam Mak ni macam betul-betul beria betul, tapi for me is okay. I tak kisah jadi different betul orang lain pun. Bottom line dia, I dan keluarga I selamat. Nanti kan apa-apa hal nanti susah sebab kita ni orang kata balik rumah kita ada tanggungjawab lain lagi kan. Tadi kita tak nak benda tu nanti akan menyusahkan semua orang. Okay, kita ada soalan Norman. Yang this one is a good question. Sebenarnya I nak bincang tak benda ni? Ni tanggungjawab ke? Okay, ada soalan. Sorry, dah padam dah. Itu terperanjat tadi. Faiz tak ada. Okay, tak? Betul. Yes. Okay, I'm looking for the smartwatch. Korang prefer third party smartwatch ke atau yang branded? If third party, which brand yang okay? Any suggestion? Okay. Rasanya kalau yang ni better our brother Norman jawab. Sebenarnya okay. Ini jawapan dia. Okay. Bagi brother tu jawab dulu. Yes. Okay. Alright. Tetapi jangan salah faham. Sebab apa I tak tahulah ramai ada user. Tapi for you, untuk makluman you guys, I ada a few lah smartwatch lah, ataupun yang you pun tahulah kan, I ada Samsung smartwatch, I ada Apple smartwatch. Apple smartwatch ni I ada pakai. This one yang I punya Samsung. I punya Samsung smartwatch. Okay. Dan this one is I punya Apple Watch. So Apple Watch ni sebenarnya Apple Watch yang this one is the version 4, series 4 series. So yang before dia I pakai third series. Okay, ini kalau kata Faiz nak tanya pendapat daripada saya. Saya pernah pakai juga yang yang ni lah, yang biasalah, smartwatch yang biasa ni. Kejap saya baik sebelah. So kita ada a few lah, kita ada smartwatch yang ni. Itulah senang nak buka kan. Tetapi macam saya kata Faiz, the best kalau kata you nak pakai smartwatch, I prefer Apple Watch. Bukan sebab apa I zol Apple tu, bukan. Tapi sebenarnya I prefer pakai Apple Watch sebab application yang dia ada tu memang sebenarnya memang banyak membantulah. I rasa I tak tukar lah brand lain lah lepas ni. I pakai Apple Watch lah. For me, I stick to Apple Watch. Sebab dia banyak application yang kita boleh guna pakai. Lepas tu pula, dan satu perkara lagi yang kita kena tahu daripada segi heart rate apa semua tu, yang paling accurate yang paling accurate, yang ada verification daripada Kementerian Kesihatan apa semua ialah Apple Watch lah. That one yang that is the reason why I pakai Apple Watch. Norman, for you? Betul. For me, okay, kalau berkenaan dengan smartwatch apa pun I have few pun, tapi Apple Watch yang last kali sampai pecah. So dah terus tak pakai. So ada Apple Watch. Then I also tested yang Xiaomi, I think Xiaomi Mi Band yang was affordable lah. I think that time was RM130 lah. Okay. To me, depends on also what you all nak pakai dulu. Contoh macam Brother Zul kita menggunakan you have the Samsung kan? Samsung is it? Yeah. Samsung Galaxy. Samsung. Apa Samsung, which one? Your model is?
You use Gear Samsung tu? Gear 3. Okay, your Samsung tu, so depends what you nak pakai the application for. Kalau you using it for, macam kalau you nak pakai Samsung, dan juga kalau you menggunakan Samsung Pay, then of course better you pakai Samsung. So Samsung Pay ni maksudnya bila kita nak bayar PayWave tu atau menggunakan credit card tu, you boleh kerja dengan your watch. So, kalau you pakai debit card, you pakai credit card, you boleh menggunakan jam you sebagai untuk bayaran. So contactless lah. So kalau you nak pakai those kind of features, you pakai Samsung. But for Apple Watch memang buat secara waktu Malaysia masih tak ada lagi kita punya Apple Pay. So on top of that. Tapi if you are looking for the more comprehensive in terms of sports dengan performance and everything, I memang agree dengan Brother Zul lah. Harga dia memang on the higher side, tetapi you get the value tu daripada from Apple tu is more lah. Then tapi jangan juga contoh macam daripada Huawei. I think Huawei they have also quite good smartwatches. So it depends what your application is. Betul. Tapi itu apa yang saya jawab ni dan Norman jawab ni adalah pada pendapat peribadi kita lah. Sebab apa yang kita dah try lah kan. Macam contoh betul kata Norman tadi, saya setuju. Daripada segi kalau kita pentingkan macam kita punya exercise, workout, lepas tu kita pentingkan juga dengan kita punya faktor kesihatan. I tak tahulah, ini bagi I prefer kepada kita punya Apple Watch. Sebab apa? Apple Watch dia akan ada satu lagi application dekat kita punya phone, iaitu Activity. Dia akan recordkan kita punya semua pergerakan-pergerakan kita dan apa saja yang kita buat lah pada hari setiap hari yang kita buat tu. Dan dia juga memberitahu sebab I dah tengok dekat bila I ada instructor untuk I punya sementara yang kita nak buat fitness dulu tu, kita ada instructor dan kita pun dah tengok banyak kali. So dia punya ketepatan untuk dia punya heartbeat apa semua tu memang tepat lah. Memang tepat. Saya memang Apple lover even from day one kerja. Tu Faiz jawab. Saya memang Apple lover even from day one kerja kat saya memang pakai 3G, G3. Dan pakai Power Mac. Ni sebelum Intel. MacBook Pro. Betul, ni zaman sebelum Intel ni. But my problem is tak suka dengan iPhone masa mula-mula keluar dulu. Dulu pernah beli masa iPhone 4. But the problem is now download game susah. Nak kena jailbreak dan nak transfer gambar kena guna iTunes. Soalan, macam mana dengan iPhone sekarang? Plug and play ke nak transfer gambar just drag je ke dalam Android? Okay, this one kita leave it to Norman untuk jawab. Okay, I rasa Brother Zul pun tahu sebab kalau you pakai, both of us pakai sebenarnya Android dengan Apple. Okay, so kalau in terms of jailbreak ni sekarang ni saya tak recommend sekarang. Now saya tak recommend untuk Android dan juga iOS Apple. Sebab contoh kalau you menggunakan Gerak Malaysia, kalau Gerak Malaysia kalau tak silap kalau you jailbreak maksud ni phone tu dah hack tu maksud ni sebagai jailbreak okay, means you tak boleh pakai aplikasi tersebut. So you have to be careful. To me sekarang nowadays jangan jailbreak lah. Kalau boleh, satu you protect yourself against the security tu, and then safety, and then mungkin aplikasi yang lain tu kita tak boleh install. So kalau you nak install Astro on the go pun, kalau tak silap pun you dah tak boleh install. Okay, berkenaan dengan if you look at it untuk drag and drop, kalau kita nak hantar gambar, I rasa tak ada isu kan Brother Zul? Tak ada isu. Kalau Apple ni one thing is ecosystem within them. Macam kalau nak hantar menggunakan AirDrop, you boleh throw jatuh gambar. So dia punya ecosystem, if you want to be on the ecosystem, to me senang je. Kalau if you suka jenis yang suka godek-godek dia punya setting, you suka buat all this customization, all those kind of thing, to me go for Android. Kalau you suka benda-benda macam ni. If you are the person who just want to make sure your phone just works as it is, tak payah fikir banyak benda, nak kena buat all this clear memory lah, all the thing, you go for Apple. So saya tak bias sebab dua-dua pun kita pun dua-dua. Saya pakai dua-dua. Kita pakai Samsung dan juga kita pakai iPhone. Kenapa kita kena pakai dua-dua? Sebab kita dalam event ni kita kena ada dua-dua benda. Kadang-kadang tu ada setengah benda tak boleh dekat iOS. Kita kena pakai dekat App Store. Tetapi pada pandangan saya betul, saya dah gunakan antara dua. Kalau untuk bekerja, I prefer dekat kita punya Apple punya produk lah. Seriously. You prefer untuk Apple kerja. I prefer Apple sebab macam I kata lah, daripada pengalaman saya. Macam mana?
For gambar, just nak tanya you lah, kalau you, sebab kan you suka shoot all the photos and videos, so that which one you prefer? Gambar ni dia bergantung juga kepada kalau macam contoh saya pakai Samsung, okey. Ini nak kena beritahu jugalah kepada orang yang nak beli handphone. Sebenarnya jangan beli handphone ikut lifestyle, tolong. Itu nak kena beritahu. Sebab bila ikut lifestyle tu sebenarnya you akan mati. Macam kita dua orang kenapa kita beli phone ni sebab ada dasar kerja. This one is ini kena beritahu betul-betul, nak kena bagi faham. Okey, atas dasar kerja. Macam saya dan Norman terlibat dekat dalam bidang event. So kadang-kadang kita nak benda yang senang kita boleh angkat keluar adalah kita punya phone lah. So macam phone pun sekarang ni saya pun masih tak upgrade lagi kepada Apple Pro 11 Max ke apa ke, tak lagi, masih lagi pakai Apple 10 saya sebab masih dalam keadaan baik. Cuma saya punya Samsung saya dah pakai S10 tapi belum upgrade kepada S20. Tapi for me S10 pun dah memang cukup bagus dah dari segi dia punya video, sebab dia dah ada wide lens, dia dah ada dia punya stabilizer tu, memang cukup cantik dah. So dari segi gambar kalau kata ikutkan betul-betul sebab saya dah tapi wife saya pakai 11 Pro Max lah. Saya tengok daripada segi quality. Saya prefer lagi kepada iPhone yang quality. Walaupun saya pakai S10, walaupun dia ada wide lens apa semua, tetapi saya lebih prefer daripada clarity dia, saya lebih prefer pada Apple punya quality. Itu dia punya ni lah. Bukan sebab saya Zul Apple tu. Tak, ini pada pandangan saya punya. Any suggestion? Ada soalan lagi daripada Faiz. Any suggestion on the place yang boleh dapat MacBook Pro second hand yang boleh dipercayai, powerful dan reasonable? Yang ni. Okay, Nom. Yang ni very kan. Okay, berkenaan dengan let me just leave the question. Okay, sebenarnya there's a few options tau kalau you all nak dapat, kalau you nak beli laptop secara lagi call it more cheaper lah Okay, tapi yang ni you kena make sure it's legally correct Okay, satu, kalau you nak beli Mac Pro yang baru, contoh macam Brother Zul, okay, you nak beli for your family or that, sebenarnya Apple sebenarnya menawarkan, they call it educational punya discount. So kalau you nak beli Apple tu, katakan you want to buy for your daughter who is still in school sebenarnya, atau masih belajar di universiti ke apa ke, college ke apa ke, you are actually entitled untuk membeli satu laptop dia dengan harga yang lagi murah, discount. So you can use that feature sebenarnya untuk pakai I didn't say for you personally sebab I kena cakap legally lah Okay, so you can get the discount, and the discount tu sebenarnya lagi murah. So that's one of the option. So kalau you nak beli baru, you can go through that option lah. So nanti maybe I can share dengan you all the screen tu. Mungkin kalau Brother Zul nak see into other thing, I share dulu the screen tu Okay, kalau you all tengok balik, okay, so selalu bila kita pergi kat Apple, kita let me put in Apple. Okay, bila kita pergi kat website Apple ni, okay, alright, so you have the option of you boleh tengok. Contoh saya ambil satu situasi ni, kita go for Mac ni, we go for the new, let's say lah, MacBook Air lah. Okay, so macam biasa kalau kita tengok balik harga, sebab Apple ni dia punya harga tetap Okay, so kalau kita tengok balik, save on the new MacBook Air in our educational store. So you all boleh shop daripada sana. So kalau you just nak bandingkan the harga lah, if kalau tak silap I is about 10% tau, Brother Zul, kalau you nak beli. So you can get actually a discount daripada situ. So contoh macam the new MacBook Air ni harga 4399 Kita tengok balik. Okay, kalau kita pergi ke educationnya store 4399. Okay, tunggu dia load dulu. Okay. So dia limited tau, bukan semua. So you see the price. So there is some savings daripada situ. Cuma just make sure you all qualify lah untuk membeli. So tadi yang 4399 you get it for 3959. So kalau Brother Zul dengan calculator, ada tak you punya calculator special kita? 4399 tu lah. Itu kepakaran. Jadi 4399 tolak dengan 3959, about how much is it? I think the price is about 440 tau. And jangan lupa kalau you all beli barang Apple, I'm talking about official barang Apple, there is no such thing as discount. Apple tak menawarkan discount you have to understand. Harga dia sentiasa fix. So kalau you pergi dekat machines, you pergi kat Switch for new models dia tak ada discount. They won't have this kind of special discount kecuali model-model yang lama. So the only option is kalau you qualify for education, belilah secara online, this is the perkhidmatan you all boleh dapat. Okay. For second hand,
It's up to you. Second hand, kalau kata macam kalau kata nak yang macam second hand ni kita susah nak recommend. Dia macam contoh kita beli kereta baru dan kita terpakai lah. Sebab dia ada banyak macam-macam condition. Tetapi kalau kata nak tahu Faiz, saya ada seorang kawan yang ada dekat Loyat lah. Maknanya saya ada Fahim tu. Dan insyaAllah saya boleh bagikan nombor dan beritahu dia dah, cakap saya Zul Apple, dia akan boleh bantu you sikit lah kot untuk bagi suggestion lah. The best orang kata untuk MacBook yang you nak cari. Tapi kalau Norman zaman dulu actually ada. Zaman dulu Iskandar tak ada dah. Betul. Last time you boleh update, you boleh beli sebenarnya daripada Apple Malaysia. They call it sebagai DOA unit, Date on Arrival unit. That means yang mana unit yang dia refurbish balik. Tapi sekarang I rasa machines dia kot yang ada. Tapi like istilah Brother Zul said, better people yang you kenal, you trust tu, then you belilah. Yalah. Sebab kalau macam I dengan Fahim tu, dia memang tahu dah kita buat event. Dan I banyak kali kalau kita nak beli apa benda pun, memang I akan jumpa dia dan dia akan bagi the best price dan juga orang kata kualiti yang bagus. Setakat ni tak ada komplain. Nanti I boleh contact nanti. Faiz kata faham. Dia sama macam Nikon dan juga untuk the real photographer, they go for Nikon. But untuk gambar yang tak perlu nak edit sangat dari segi color, they go for the Canon. Color more contrast. Betul, correct, betul. Waalaikumsalam, Datuk Nordin. Thank you Datuk. Malam ni ada dalam. Assalamualaikum Datuk. Alamak, ni ongkot. We just sharing. Itulah. This is kita punya advisor. Datuk, malam ni kita tengah bagi sikit orang kata talk sikit, berkongsi-kongsi sikit tentang orang kata teknologi. Dan ada 3 aplikasi baru yang government kita tengah pun wawarkan untuk kita download. Itu Gerak Malaysia, My Sejahtera dan juga kita punya My Trace lah. So 3 aplikasi ni. Siapa yang baru masuk nak tanya tentang all these 3 apps ni boleh tanya. InsyaAllah Norman boleh jawab, saya boleh jawab insyaAllah. Boleh. Okay. Norman, satu lagi Norman. I ada satu benda excited nak tengok lah. Sebab kita memang ada pakai kita punya ada intention nak tukar juga kita punya yang kita punya iPad Pro ni kepada iPad Pro baru. So do you think berbalik tak kalau kata macam kita upgrade daripada kita punya Apple Pro sekarang, yang kita punya iPad Pro sekarang ni yang 10.5 tu kepada iPad baru ni? Boleh you ni sikit, bagi komen sikit. Berkenaan dengan iPad Pro ni, sebab dia baru release actually was bila I think last month few weeks ago. Kalau you nak upgrade ni, to me kalau untuk iPad Pro you tak perlu update setiap tahun kalau diperlukan. So macam for me, I pun menggunakan iPad Pro. Ada tak sebelah I? Tak ada. Tak ada dalam studio. Ada letak kat sini. So kalau macam in terms of iPad Pro ni, you can leave a gap mungkin about 2 years kecuali you betul-betul memerlukan. So kalau you betul-betul memerlukan that kind of horsepower, sebab iPad Pro ni dia punya powerful dia boleh tahan. To me 2-3 years pun okay. Cuma yang paling tip is bila you all nak jual, you kena tahu timing bila you nak jual. So timing bila you nak jual sebelum harga dia drop. So contoh macam now you all ada the new iPad Pro, those yang menggunakan version yang one before, habis harga dia akan drop. So you should have, sebenarnya kalau you nak jual dulu sebelum you beli yang baru, you kena jual sebelum the new model release. You boleh tengok dah sebenarnya dia punya tarikh dia punya timing tu. Kalau you nak tahu berkenaan dengan that kind of timing tu, ada satu website nanti I akan share dengan you. Untuk you all nak tengok, sebab daripada website ni dia boleh estimate untuk let you know patut tak I beli iPad Pro pada masa ni, dia akan bagi recommendation buy or don't buy, or dia call it sebagai neutral. So nanti I share dengan you all. So your version is which version Brother Zul, while I'm searching for this? 10.5, tapi kejap nak kena buka kejap dia punya kejap nak kena tengok kejap ni. Kena pergi setting kejap I punya version setting about so I punya ialah model iPad 10.5 inch. Dia punya macam mana you nak tahu dia punya ni ke daripada dia punya tapi 10.5 lah. Sebab apa dia model 10.5 inch. Dia senang je kalau you nak tahu berkenaan dengan iPad Pro ni, dia tanya je dia punya pensel tu, dia ada magnet ke tak ada magnet. Macam saya punya tak ada magnet. Ada magnet. So, I punya yang first gen. So first gen 9.7, yours is the second gen yang tak menggunakan magnet juga. So that is the 10.5 lah. So yours is actually to me lah di tengah. So
So kalau I'm still using the old one, I rasa still okay lagi. Tapi kalau mungkin you nak edit 4K punya video, that it might be a bit hard lah. It might be pushing it. Tapi I rasa yours is still fine. Kalau you nak upgrade pun boleh, kalau tak nak upgrade pun boleh. Cuma bila kita nak upgrade for hours, bila kita nak upgrade, pensel pun nak kena tukar, which cost you I think about RM400. On top dia you change dengan keyboard. Sekarang dengan iPad Pro yang terbaru, keyboard dengan trackpad itu $1,300 for a case and keyboard. That is crazy. Okay, I nak share dengan you tempat ni. Sorry. Okay. So this website sebenarnya is buyer'sguide.macrumors.com. So kalau you lihat balik, buyer'sguide.macrumors.com ni is satu website yang memberitahu you all timing bila you nak beli atau bila patut you beli atau patut tidak. Dia akan beritahu you. So what they do is based on historical data. So I bagi you satu situasi, contoh macam since you were asking berkenaan dengan iPad. Dia dah beritahu dah. Nampak? Dia dah beritahu. Okay, iPad Pro, dia dah tulis ni buy now. Sebab apa? Just updated. Dia beritahu dia. Dia update bila? March 2020. Dia beritahu. The last release Oktober 2018. Previously June 2016. So I ambil lagi satu situasi. Contoh macam iPad mini. Dia dah beritahu caution. Patut beli ke tak nak beli? Dia dah beritahu you kena, sebab dia dah tulis kat sini approaching end of cycle, maksudnya dah nak habis dah, dia akan keluarkan yang baru dah, sebab yang last kali dia release adalah pada tahun bila, the last one dia release was 2019 is it? Yeah, I think 2019. Betul. So 2019 kita dah boleh so kalau you all nak jual pun, you go to this website sebenarnya, okay, so that you dah tahu the timing dia, bila you nak jual, bila you nak beli, everything is on this website dekat sini. So kalau you nak tahu pasal Mac, Mac pun sama. MacBook Air buy now sebab baru update. MacBook Pro dia beritahu, iMac don't buy. Contoh macam iMac dia dah beritahu dah don't buy. Sebab is update tu will be coming soon. Dia dah beritahu dah. So this is tak perlu beli the option yang ada lah. So you all boleh basekan your purchasing atau you nak jual pun based on this website lah. Selalu saya pakai lah. Betul. That is a nice info, bro. Nom. Maknanya kalau kata macam sekarang ni, okay, Nom, satu lagi kan. Ini bukan apalah. Ramai orang kadang-kadang dia nak pakai dia punya Mac ni, tapi masalahnya dia tak tahu. Untuk macam orang macam dia, sesuai jenis nak pakai MacBook Pro ke atau nak pakai MacBook Air. Selalunya dua MacBook ni akan jadi macam orang confused. Kalau dari segi macam lifestyle yang betul-betul clear, macam nak pakai biasa, for me MacBook Air dah okay. Okay, Nom, boleh tak cerita sikit apa beza MacBook Air dengan MacBook Pro? Okay, dia sebenarnya is the power lah. MacBook Pro bila you dengar perkataan Pro tu, memang is the power. So kalau you rasa sebenarnya yang ramai orang kalau menggunakan more on video editing, kalau you foto, I rasa MacBook Air still okay lagi actually. Tapi kalau you nak buat video editing, anything relate kepada video je. My opinion, anything relate kepada video, if you can, go for the Pro. Kalau tidak, MacBook Air pun sebenarnya okay lagi kalau you nak pakai. So it depends on your ni lah. What is your application sebenarnya. Cuma now yang buat orang pening sebenarnya adalah between iPad Pro and MacBook Air. Yang tu is the funniest. Sebab harga untuk beli MacBook Air lebih kurang lah. Sebab apa? Kalau kita tengok sekarang ni yang Mac Pro baru tu, dia punya harga pun boleh tahan. Kita boleh dapat dah kita punya MacBook kan. So dan yang paling tahan dia punya iklan baru dia bukanlah pengganti kepada komputer, tetapi dia macam komputer. Apa aku pun confused lah. Yes. So that's why they say it's your 50-50. Dan sekarang ni I tengok pula sekarang ni untuk MacBook ni, untuk iPad pun dia dah boleh pakai macam PC tak, tapi dia bukan PC, dia bukan komputer, laptop. Tolong jelas sikit benda tu. Yes, that's why some people say it's good and bad, depends on your penggunaan lah to me. Kalau you penggunaan you banyak, if you need to be mobile, you need to have your data always, you want battery to last, you want those other things lah. Kalau you tak pakai Illustrator or those kind of thing, to me go for the MacBook Air. Sebab harga MacBook Air pun sebenarnya so it depends what you want to do with it. So kalau you nak buat more, you want to do content creating, MacBook Air is still the one lah. You tak boleh deny lah kan. Tetapi kalau you nak portability dan juga
terms of battery and all, and then with all the internet connectivity, everything, then you can go with the MacBook Air, MacBook Pro. So depends. I kena tengok. Sebab now dah MacBook dah tak ada Sekarang ni dia punya range adalah MacBook Air, you ada MacBook Pro. Then after you got your iMac, so that. So dia dah remove kategori dah sekarang. Okay, Faiz ada keluar satu soalan. Dia kata, Zul, Nom, what you mean, what you say about Huawei MacBook? Oh, dia pandai ada soalan. I memang nak test. Actually, I nampak yang Huawei MacBook ni kita tak ada experience lah, tapi kita tengok lah, I dah pegang, I dah try, I rasa macam best. Dia macam best. Satu lagi benda yang best lah. For me, dia memang best. Tapi macam I kata lah, I ada satu, I punya HP yang I baru beli tu, boleh lipat-lipat semua kan, di kain. Tapi maybe I will sell this MacBook, I punya laptop tu, untuk I beli yang I nak upgrade kepada yang MacBook ni. Sebab I tengok kalau dari segi review pun semua memang bagus lah. Itu apa yang I dapat review lah. Bro Nom? For the Mac, for the laptop, is it? Huawei, yes, for the Huawei. I pun sebenarnya I tak dapat full hands on review berkenaan dengan Huawei MacBook tu. Tapi memang masih dekat dia punya showroom tu, kita tengok kan. Oh, memang to me the build is very good lah. I feel the build is very good. Cuma how the performance is memang kita tak pastilah. Tapi the build quality tu you nampak memang nampak super lah. Nampak super. Kalau yang mana yang tak sure, nanti I try to bring up some visuals daripada sini, dapat. Let me pull up the screens. Ni dia punya MacBook. MacBook X Pro. Nampak cantik. Yes. Harga pun kira not bad lah. I think it's still okay lah. Not bad lah. Range, still okay. Dia range dengan harga dia, I think it's still okay. Dan memang form factor dia memang cantik lah. Memang cantik how they lay out everything, dia build quality memang similar, I can say lah, very similar kepada MacBook Pro. And then they using also USB-C, Type-C dekat sini. Kalau kita lihat balik. Okay. Not bad. And then you got good video card. So I rasa performance tu rasa tak ada isu tu. Dengan harga yang you dapat, I rasa berbaloi lah. Tak ada isu Tapi I'm not sure lah, maybe some of you all have experience ke tak. Rasa orang yang suka. Tapi tak ada. It looks good. I try to go down to kamera dia. Cuba tengok dekat kamera dia tu. Maklumlah sebenarnya dia kena tengok. Maklumlah sebenarnya 1 megapixel. Kita bergiat cerdas dalam YouTube ni, kita kena tengok dalam benda tu kan. Yes. Cuma you all kena tengok ni, yang paling penting sebenarnya, kenapa kadang-kadang Macs ni is very expensive dia punya USB-C punya port tau. Yang ni you all kena tengok. Sebab Apple punya bezanya, Apple dengan certain laptop yang high end so contoh macam Dell, ada few yang I think they call it, Dell has a few yang high end sebab USB-C ada 2 types tau. Ada few type. So ada yang USB-C, maksudnya USB-C yang biasa, tetapi kalau you pakai MacBook Pro atau MacBook Air, dia punya port dia call it Thunderbolt 3. Yang tu beza. Yes, betul. Yang mana yang laptop tak semestinya semua laptop yang ada USB-C has Thunderbolt 3, bukan. Itu dia kena tengok dia punya spesifikasi tu. Kalau macam MacBook Pro, 4 port USB-C tu has Thunderbolt 3. Okay, kenapa orang nak pakai Thunderbolt 3 ni? Sebab apa? High speed bandwidth. So maksudnya bila you ada high speed bandwidth, you boleh you can carry a lot of data. So dia punya speed dia memang laju. So kebanyakan orang suka pakai sebab dia nak connect kepada video. Okay, high end punya video. And then mungkin dia orang nak sambung ke video card ke, macam-macam lah dia punya settings yang kita nak pakai. So because of that, that's why it's more expensive kalau you tengok balik. So kalau yang Dell yang high end, sebab kadang-kadang orang yang buat video dengan video streaming or that, dia memerlukan that port, they call it sebagai Thunderbolt 3. Yang tu yang akan buat harga laptop tu tinggi. Okay. That's the difference. So you tengok balik what do you get lah. Betul. Okay. So harap-harap tak terlampau teknikal. Tapi rasanya yang bertanya soalan dia memang perlukan benda tu lah. Sebab Faiz dia memang jenis yang suka tahu
mechanical juga, jadi kita rasa betul lah, boleh menjawab lah. Sebab dia kata daripada segi design mungkin lah orang yang suka Apple Shu akan suka Huawei lah, that one. Tetapi macam Norman kata, ada juga yang benda-benda yang memang kita tak boleh nak challenge Apple ni. Dia ada satu dia punya best part dia tu lah. Tapi harga, satu perkara yang saya boleh confirm, kalau kita beli produk Apple, insyaAllah memang tahan lama lah, tahan lama. Itu for sure. Hopefully tahan lama, kecuali saya pun pernah berlaku juga, I punya laptop punya screen. Sebelum ni saya guna juga, I memang tak bias lah. Tapi orang ingat I akan bias kepada Apple. I never happen before, I punya Mac ada problem, kecuali bila dia nak upgrade hard disk ke atau ni. Tetapi I punya MacBook Pro yang high end, dia punya screen dia ada defect, rosak. And then I tak dapat claim daripada Apple. Itu yang malangnya berlaku lah. This is the first time it happened. So sedikit kecewa lah. Tapi ada than that, rasa tak ada isu lah kalau nak pakai. Dari segi bateri ke apa ke. I tak boleh lupa time tu Norman. You kalau tengok orang kalau ada kat keliling you lah, kalau masa baik I dengan Syam yang biasa dengan you kan, nampak you macam sombong tau. Sebab apa, kalau buka laptop tu time tu, dia macam buka separuh Kalau orang lain tak faham, sebab I boleh buka separuh ya. Orang kedekut ilmu. Nak tengok pun tak boleh screen dia. Sebab apa, dia buka macam laptop tu, dia buka separuh je. Tak boleh tahan yang tu. Sebab memang rosak. Just for you mention Faiz, 6 bulan Faiz, saya masih ada lagi saya punya MacBook lama saya ni, yang tu saya punya MacBook yang 11 inch ni, dan masih lagi berfungsi. Masih lagi berfungsi dengan baik. Masih lagi berfungsi dengan baik. So saya memang ini pun saya punya ni ialah version 2012 saya punya version ni memang tetap berfungsi dengan baik. Dan kalau macam saya nak buat macam contoh, sekarang ni saya banyak buat dengan YouTube dan juga banyak buat benda-benda yang macam tu, this one is okay dah memang okay sangat, boleh buat, tak ada masalah. So sama juga I think for handphone pun you kena jaga-jaga kalau apa. Sorry, Faiz ada tanya. Okay, before that, just in case kalau you nak beli macam handphone yang even smartphone yang terpakai termasuk kalau macam you nak beli Apple ke, kalau nak beli Android ke, those kind of thing pun you all kena jaga-jaga. So macam Apple punya phone pun kadang-kadang dia ada banyak daripada just a tip lah, you kena make sure dia datang daripada negara mana pula. You kena be careful. Dia datang daripada US. Benda-benda macam tu you boleh cari. Daripada serial number tu you boleh cari dan make sure phone tu dia tak lock tau. So kalau phone tu lock, memang you ada problem. So memang benda-benda macam ni kadang-kadang you kena be careful lah. Especially kalau stolen phone lah. To me kalau stolen phone Apple memang masalah. Memang masalah. Okay, Brother Faiz ada tanya berkenaan dengan apa? Retina display atau normal display, which one better? Definitely Retina. Retina means untuk maklumat dia ni dia relate kepada Apple punya screen lah Retina display ni dia lagi cantik, dia lagi sharp. Senang cerita, kalau you all tak pernah pakai Retina display, bila you pakai you akan nampak you tengok dia punya huruf-huruf tu, kalau you pergi dekat je pada laptop tu, you tak nampak dia punya line-line jagged tu. Memang akan nampak difference. Tapi I rasa yang baru punya dah tak ada dah kot normal display. Kalau tak silap I rasa dah tak ada dah. Semua Apple punya laptop tu dia dah upgrade to Retina display. Dan kalau macam orang yang buat production, macam kita buat event kat belakang tabir, banyak benda ni memang untuk pakai apa tu lah, MacBook lah dekat belakang tu. On console tu memang kita akan letak MacBook. Cuma kalau Syam punya kategori laptop tu, yang tu dah ganas lah. Syam, our brother Syam yang tu dah memang kategori memang power lah dia punya MacBook, dia punya laptop tu. Walaupun dia pakai Windows, tapi that one memang cukup power lah. Harga dia pun power lah. So kalau macam brother Syam, dia ada his own harga dia pun power sebab dia pakai PC, tapi it's more on the rendering side for PC. So that's why we all say Apple is not good at everything So bila Syam dia buat banyak lebih kepada 3D, he's using more on the PC punya side. So dia punya PC side memang more powerful workstation untuk to buat all the 3D rendering. Kalau kita tengok brother Syam, kalau you kena brother Syam tu dia kat belakang tu tiba-tiba pop 3D dah ready dah. Dia buat macam tu. Itulah kita punya magic sauce kita kan. Dia bawa kerja tiba-tiba jadi kan dia tak nak cakap, dia diam. Okey. Tapi bila orang tanya macam ni dah keluar dah, dia nampak dah 3D dia macam rupa keluar. Aduh, tiba-tiba terus dah pop up dah keluar. Nampak gaya je malam ni orang kata. Itulah. Malam ni dua orang lebih suka tengok apa tu pasal apa tu lah all the teknologi punya update daripada yang 3 apps tu. Bagus. Skip out question. Tanya insya-Allah.
You tanya je berkenaan dengan what you want to use ke, kenapa dia ada aplikasi. Contoh macam kalau you pergi visit Brother Zul, nak bayar tiket parking tu, kadang-kadang ada orang tak pasti juga kan, takut terkena saman kan. So mungkin Brother Zul boleh share ke dengan kawan-kawan kita kan, bayar secara online parking, everything kan. Betul. Sekarang ni kalau kata macam dekat office lah, biasanya kadang-kadang kita ni kena nak beli tiket yang macam apa tu, tiket kupon yang kita buat bayar parking tu, dia akan jadi leceh. So sekarang ni kita dah ada application flexi parking tu. So kita itu adalah satu application yang paling mudah untuk kita install dan kita reload. Flexi parking ni kita boleh pakai, boleh katakan di sekitar kawasan KL, Selangor, rasanya dah cover semua area dah flexi parking. Apa yang saya tahu lah. Okey. Flexi parking. Okey. Sekejap sebab I punya phone ni I baru lepas ni reboot kan. Dia kalau nak download dia kena masuk dekat flexi parking. Flexi parking 2.0. Yang tu that is the latest punya ni lah. Latest punya update lah. 2.0. So kalau kata kita ada dekat betul. So kalau kita masuk area macam contoh di Kuala Lumpur, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Daerah Kuala Selangor, Majlis Daerah Kajang, Majlis Perbandaran Subang Jaya, dah boleh katakan banyaklah kita punya majlis perbandaran yang dah dia cover. So cara bayaran ni memang mudah, masukkan kita punya nombor kenderaan, lepas tu kita register dan masukkan nombor kenderaan, lepas tu kita boleh buat bayar online je. Reload pun online. Reload kita boleh buat bayar melalui direct online banking ataupun kita boleh gunakan Boost punya sistem untuk top up kita punya account. Memang mudah, sangat mudah. So no need to worry. Dia pakai Boost boleh. Lupalah kita boleh bayar, dia boleh update. This one Brother Zul? Beli pakai Is this the one? Yes, betul. Yang ni Ya, betul. Flexi parking. FP flexi parking. This one. So dekat kita punya area office tu memang pakai ni. So pergi mana-mana di BKL ke apa ke dah boleh bayar dah. Tak payah risau. Tak perlu lagi beli tiket. So before this I ada pakai smart Selangor parking kan. So this one has even more, lebih banyak lah majlis pemandaran bawah dia kan. I rasa lebih banyak. Off street. Yes, flexi parking. Betul. Yes. Okay. So dia ada available kan for dia ada for Android, ada Apple, App dan Store juga Apple Store. Huawei. Ya, betul. Huawei pun dia dah cover dah. Dah cover dah. Senang kan? Ini saya tunjuk. Betul. Senang. You boleh tengok. Dia boleh tengok ni Norman, kalau dekat punya phone ni. Yes. Kat phone ni. Okay. Itulah dia tak susah sikit nak tunjuk kan. Siapa dia tak apa jelas. Tapi nampak. Tapi this one ini yang kata tu dia ada Selangor, wilayah Persekutuan, Kelantan pun ada dah boleh pakai dah. So should be no problem. Even dekat Kelantan. Ya, betul. So dekat sini kadang-kadang bila kita pakai aplikasi ni nanti Perak ada tak Perak? Just nak check. Perak ada tak? Tengok. Kalau tengok kat sini sebab sometimes Brother Zul I didn't know about it. Sebab kadang-kadang bila kita pergi, every majlis pemandaran has their own app tau. So kadang-kadang ada lah yang they combine together. Macam Perak ada partner Perak, Selangor Selangor. Setakat ni yang join di flexi parking ni ada Selangor, wilayah Persekutuan dan juga Kelantan. Ada 3 negeri saja. Ada 3 je. Tetapi okay lah, at least dia dah combine between Selangor in wilayah. Yes, betul. Dan cara dia sekarang ni memang mudah sangat kan, register, masukkan juga nombor kenderaan kita, and then dia akan terus kita klik itu, dia akan bagi tahulah 1 jam 50 sen. Jadi dia dan nak top up tu yang paling penting tu, kita kadang-kadang bila kita pergi satu tempat ni, macam contoh kat KL, ya Allah, nak cari tiket parking tu jenuh lah. Lepas tu contoh kita nak tiket parking dekat area Kajang, kita masuk PJ, dah nak kena cari pula satu kedai runcit lah ataupun mana tempat yang jual tiket tu. Dengan adanya aplikasi ni dah senang sangat. Betul, I agree. Tapi tak tahu lah Norman, lepas COVID, tak ada alasan lah. Tapi tak tahu lepas COVID-19 ni banyak kita meeting online je kot. Kesian majlis pemandaran. Untuk kurang.
Aduh, lama tak pakai, rupanya banyak je duit dalam tu. Aduh. Ada lagi RM10 lebih. Sebab apa? Biasa kita pakai, kejap je habis je. Sebab apa? Satu hari, I punya parking rate dekat lebih kurang dalam RM8 lah. So, bila dah lama tak pakai tu, ada lagi. Good thing lah. Good thing. Lagi kan. And then dekat sini juga, dia ada chat dah beritahu yang latest punya application ni, dia ada social distancing reminder apa semua tau. Oh, bagus lah. Oh, ya ke? Dia dah ada juga. Dia boleh dia ada social distancing reminder. Dia akan macam keluarkan alert. Oh, bagus. It's a new one. I tak sempat lagi nak ni sebab dalam maintain social distancing. Okay. So I rasa banyak aplikasi lepas ni semua orang akan to have that kind of social distancing. Cuma sekarang ni another concern lah, that might be scary berkenaan dengan social distancing sih. Sebab now they say bila you masuk certain shops kan, they want to record who come in and who go out. Yang tu lah I rasa a bit concern. That's why I was hoping kalau diorang pakai yang macam contoh macam aplikasi macam MyTrace tu, to me is more than enough dah. Sebab yang tu I'm not comfortable. Honestly lah, sebab I don't want to go into a shop then I kena tinggalkan my name and telephone number. Honestly I tak trust. Yang tu I don't trust. Sebab I don't trust the shop, sebab kemungkinan you never know. Tiba-tiba dia cakap untuk social distancing tapi sebenarnya dia nak pakai untuk marketing. You never know. Or they want to use your number and name tu untuk benda lain. Untuk scam ke, you never know. I cakap semua kedai akan buat, tapi kebarangkalian for it to happen is very high. So that one kemungkinan is, hopefully lah they can use a unified app lah untuk buat ni. So kalau everybody using the MyTrace, okay, pakai MyTrace. Atau pakai Gerak Malaysia ke, anything ke, regarding pasal coding of data tu, is better using that. I prefer that lah. I'm not leaving my phone number dekat situ lah. What's your opinion benda tu? Kalau I pun rasa kedai pergi, dia tanya you, bang, abang tulis nombor I. Pertamanya Norman, benda tu macam saya kata, bunyi cakap macam senang lah, tapi nak dapat kerjasama daripada semua orang memang susah. Okay? Pertama, itu benda yang paling asas. Lepas tu yang keduanya macam Norman kata tadi, sebab kita takut nanti kita tak tahu dia gunakan tu untuk apa. Sebab kita je data peribadi adalah amat sulit. Itu benda pertama. Yang keduanya, saya rasa that is where yang malam ni kita cuba nak push orang untuk register yang kita punya MyTrace tu, supaya benda tu dah dia kena, maknanya pemilik kedai kena tanya you dah pakai tak MyTrace, so please on your MyTrace tu. Itu adalah lebih baik bagi saya. Itu pada pandangan saya. Yep. Betul lah. Sebab bila tinggal nombor telefon, this kind of thing, yang tu. Okay, apa tu Faiz kata, can he be informed of the following network description? Customer in Cebu may experience disruption in voice and data service due to equipment failure. Oh, ini Faiz, ini update terkini untuk Celcom ke apa ni? Nak kena tahu. Can be informed the following network disruption. Is by 12. Itu is it the reason why kita ada some lag kalau daripada kita punya stream? Agaknya kot sebab kita ni streaming pun memang ada macam kacau sikit lah hari ni. Okey, tak apa. Ya, betul. Yes. Itulah betul. Okey, tak apa. Since kita pun orang kata malam ni rasa cukup kita cover apa yang kita punya butiran. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menonton, dan terima kasih banyak-banyak kerana soalan-soalan yang cukup best tu daripada Faiz, terutama you Faiz. Good. And then kalau kata yang lain pun ada nak tanya soalan, feel free to tanya soalan. Tetapi macam saya beritahu, insyaAllah kata kita ni mungkin akan ada perubahan-perubahan masa sikit. Sebab apa, bila kita dah start kerja, kita akan kena ubah sikit waktu lagi nanti untuk bersiaran kita ni. Tetapi kita akan inform daripada masa ke semasa lah. Tetapi at this moment, we still pukul 10 malam, kita akan start kita punya show ni. Okey, yang berikutnya juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga yang ada dalam kita punya yang menonton ni, saya dan Norman ada YouTube masing-masing. Dan kalau kata you guys nak tahu lebih lanjut tentang teknologi, you boleh masuk dekat Norman punya YouTube ialah Norm Lab. So dekat Norm Lab tu you boleh tengok update terkini. Kalau macam 3 tadi aplikasi yang pasal Gerak Malaysia, MySejahtera dan juga MyTrace, insyaAllah dah ada dekat dalam Norman punya
YouTube. So you guys boleh sharekan you punya apa tu address untuk YouTube. Nom Lab, takut orang tak reti je kan. Sebab kena link kepada sebab itulah network is not dia macam lagging shit betul lah. And then kalau kata macam search pun lambat. Okay, so betul. This is the one. And then yours berkenaan dengan business So kalau Brother Zul berkenaan dengan cara kita nak apa saja benda kalau nak tahu tentang macam saya tengah buat satu benda tutorial, maknanya saya bagi percuma je pada benda-benda ni. Kalau kadang-kadang orang nak masuk kelas lah, nak kena tu lah apa kan, tetapi saya bagi percuma saja. Boleh follow saya punya YouTube channel dekat Zul Apple, cari Zul Apple akan jumpa lah saya punya muka tu. So subscribe kat situ dan saya akan update sekarang ada link tu, ada link. Ada 2 CD yang saya kena buat, iaitu cara kita nak mulakan bisnes, macam mana cara nak mulakan bisnes. Apa tu yang kedua, saya ada CD yang kedua iaitu bisnes dengan Google. So bisnes dengan Google ni tadi saya dah mula start dah tadi dengan konten pertama, iaitu kita dah buat macam sebab ramai itu yang kadang-kadang kita kata sebenarnya bila kita buat kajian dekat dalam Malaysia ni, kita ni masih lagi tak jauh tertinggal daripada Indonesia dari segi YouTube information. Betul tak Norman Banyak benda yang konten-konten ni mereka baik daripada yang memang banyaknya daripada Indonesia lah. So walaupun Malaysia dan Indonesia serumpun, tetapi kadang-kadang tu dari segi bercakap, penyampaian itu mungkin berbeza sikit. So kita akan mulakan daripada asas macam mana kita nak bina bisnes dengan Google ni. So macam mana dah register. So macam mana nak register Google pun kita dah ada untuk the first video, dan coming sini episode 2 nanti kita akan buat pula untuk macam mana nak buat setting dekat Google Business untuk email Google Business, Gmail Business lah So that is my second content. So nanti harap-harap nanti dapat sharekan kepada yang lain-lain, dan supaya benda-benda yang kita dua orang share ni dapat beri manfaat kepada orang lain jugalah. Okay guys, so tak nak buang-buang masa lagi. Very informative kalau you tengok Brother Zul punya option lah. Very good. InsyaAllah sama macam Norman. Kalau you nak tengok dari segi aspect of the business, sebab kadang-kadang bila orang fikir Gmail ni, dia selalu fikir untuk benda personal. Tetapi Brother Zul punya konsep is to skew towards business. So kalau you tengok, I tak nak review too much dalam apa dia punya video tu, habis surprise you all. Cuma macam contoh macam email, kadang-kadang kita fikir kita satu email je. Tapi macam Brother Zul dia akan buat macam finance something, what you need to do, how you want to segmentize. I think it's very good. So take your time, you slowly gitu boleh tengok balik, kaji balik and go step by step, you boleh follow Brother Zul, insyaAllah. Betul. Sebab ramai orang ingatkan ada satu email dah cukup, tetapi sebenarnya kita kena ada 3 email. Kadang-kadang tu first untuk yang this one basic lah bagi teaser je first kita kena ada satu info. Maknanya kalau kata kita mula start berniaga, kita kena ada satu macam getinfo.yourcompany@gmail.com. Itu yang first email. Tetapi bila you nak buat sales, bila you nak buat hantar invoice, you kena ada 2 lagi email, which is yang you boleh senang nak refer. Bila you buat sales, this is email dia. So kita dah hantar quotation apa semua daripada sales punya, and then bila kita dah hantar invoice apa semua, bila libatkan finance, kita kena pakai finance punya email. Tak apa, nak tahu lebih detail nanti kita akan share dan tengok kat dalam YouTube yang kita akan buat tadi. Alright guys, so just watch the video je, ada link dekat. Okay, untuk tak nak buang masa lagi, insyaAllah kita jumpa lagi. Thank you very much untuk malam ni, untuk ada dengan kami untuk this live talk show. InsyaAllah nanti untuk next episode kita akan bawa seorang artis, iaitu kita akan bawa Arjali. Semua orang nak tunggu kan Arjali kan. Hari ni sepatutnya kita bawa Arjali, tapi dia tengah sibuk hari ni, dan saya pun sebenarnya dah mungkin janji dengan dia, patutnya hari ni saya jumpa dia dekat dia punya sekarang ni dia tengah sibuk buat kuitiau kan dekat podcast. Tak sempat hari ni ajar, sorry, minta maaf. So nanti kita akan bawa untuk next segment, kita kenal dengan dia. Dia seorang model, seorang pelakon dan juga seorang YouTubers lah. Okay, alright, dan insyaAllah kalau kata kita dapat peluang juga, kita akan bawa lagi satu orang YouTubers, iaitu Abang Gan. Kita tengah dapatkan kita punya ni dengan Abang Gan. Dan juga kita punya big brother Abang Abu lah, sebab kita tak sempat lagi nak berdiskus dengan dia orang untuk time segment tu. Alright guys, so jumpa lagi. Akhir kalam daripada saya dan juga Norman. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya dan juga dari kami berdua, dan kita jumpa lagi untuk episod yang berikutnya. Alright, Assalamualaikum.